Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ay al huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya sara muzliman fil qalbi wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati sara munawwiran lil qalbi. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, belah ihsan dia, masih panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia semata. Beri kita nikmat Islam melalui mak ayah kita. Limpah kurnia belah ihsan dia. Jadikan kita taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia. Halupakan kita untuk berada dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia. Jadikan kita sentiasa nak mentauhidkan Allah Ta'ala, menta'zimkan Allah Ta'ala, zikirkan Allah Ta'ala, berselawat atas Nabi SAW. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita sentiasa nak mencari jalan macam mana nak tambah iman, nak betulkan hati sanubari kita, nak betulkan taluk batin kita, supaya kita bukan saja hidup jasad tapi hidup batin, hidup hati sanubari. Bahkan hati sanubari lah lagi hidup daripada jasad. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala diberi kepada kita kesihatan, lapang masa, keupayaan, boleh berada dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab Nasaihul Ibadat. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, al-maqalatul khamisah. Kata dia, maqalah yang kelima, nukilan yang kelima diambil daripada Utsman, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Utsman dilaqabkan dengan Al-Ghani. Utsman Al-Ghani, saya kaya sungguh, menantu Rasulullah ni. Dan dia juga digelar dengan Zun Nurain kerana berkahwin dengan dua anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas meninggal seorang, ambil lah seorang lagi. Itu Sayyidina Utsman. Salah seorang daripada Al-Asyarah Mubasysyarun bil Jannah. Salah seorang daripada sahabat yang diberikan khabar gembira masa masih hidup lagi. Rasulullah dah bagi tahu Utsman fil Jannah. Antaranya Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Ali fil Jannah. Jadi ada 10 orang semua, Sayyidina Utsman salah seorang daripadanya. Jadi perkataan ni atau istilah musalah hadis dia panggil hadis mauquf. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Atau umum istilahnya dipanggil asarus sahabah. Dia kata hammud dunya zulmah fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Asal terjemah kata dia,
Riwayat daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Kaedah kita sebut nama-nama sahabat, sunat kita taradhi. Istilah taradhi ini maksudnya kita mengucapkan radhiyallahu taala anhu. Bahasa lain dia kalau dengan percakapan kita mendoakan mudah-mudahan Allah Taala meredai ke atas dia. Ucapan pun dengan radhiyallahu dengan makna Allahumma rda anhu. Radhiya yarda, Allah marda anhu, ya Allah redailah dia. Bahkan telah diredai, bahkan dengan pastinya mereka telah diberi pangkat oleh Allah Taala dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dengan sebab itulah kita dianjurkan untuk terus mendoakan orang yang memang dalam i'tiqad kita mereka ni sentiasa dan memang pastinya dapat redha Allah Ta'ala masa hidup mereka, bahkan dah wafat pun sentiasa tak putus-putus dapat redha Allah Ta'ala. Itu maksud kita berdoa pada mereka tu. Dan kita i'tiqad memang mereka ni bukan sebarang manusia, mereka ni ada kedudukan dalam agama, mereka ni walaupun dah wafat tapi hidup dalam alam barzah, hidup dalam alam barzah, dia hidup. Macam mana orang mati syahid kan? Bahkan atas nama sahabat ni, mereka ni atau maqam awliya semuanya. Pasal Rasulullah pernah isyarat, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku macam mana bintang. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, mana saja di kalangan sahabat aku, kata Rasulullah, yang kamu jadikan petunjuk dan pedoman, pasti kamu akan dapat petunjuk dan pedoman. Dan Rasulullah pernah bagi satu amaran, dia kata wala tasubbu ashabi, jangan sama sekali kamu memaki sahabat-sahabat aku. Satu kaedah kita mengikut ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh seorang pun di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk ada kebolehan pada kita untuk mempelekeh, untuk memperleceh, untuk menjatuhkan martabat mereka, walaupun mereka bukan Nabi, bukan Rasul, walaupun istilahnya bukan maksum, tapi mereka ni mahfuz. Apatah lagi telah dikhabarkan khabar gembira dengan jadi ahli syurga. Haram atas kita memaki mereka, bahkan memaki sahabat hukum fasik. Berhati-hatilah dengan kumpulan yang duk maki sahabat, ataupun yang duk sebut sahabat dengan cara mempelekeh, memperolok, yang seolah-olah mereka ni sama nilai macam kita. Jagalah hati-hati sikit dengan kumpulan-kumpulan gitu. Kita kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah ni beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia ialah Rasulullah, dan beriman dengan dua sayap kanan sayap kiri Rasulullah, itulah sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi perkataan ni ambil daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Duka cita hamud dunia, duka cita kan perkara dunia itu. Dia kata duka cita kerana dunia, duka cita perkara dunia. Tu baca Arab tu kadang dengan terjemah ni rasa macam ganggu sikit. Tak apalah, boleh juga makna tu. Duka cita kerana dunia itu kegelapan dalam hati. Kalau asal Arab dia hammud dunia zulmah, duka cita dunia. Dalam tu bahasa tu kan. Maksudnya kalau kita yang sentiasa duk kita bersedih, benda yang merisaukan, benda yang kita rasa tak puas hati seharian hidup kita, kalau menduka citakan kita, rasa sedih, rasa terkilan, rasa tak kena gaya, tak tentu arah, tu sebab perkara dunia, tu gelap hati. Bahasa mudah dia kata. Sebaliknya wahamul akhirati nurun bil qalbi, duka cita kata dia kerana akhirat, duka cita akhirat. Maksudnya kalau kita ada benda-benda yang nama akhirat, kita tak boleh selesaikan dia, menyebabkan kita rasa risau, rasa bersalah, tak kena gaya, rimas, tak tenteram. Kerana urusan akhirat itu adalah cahaya dalam hati. Tak baca Quran lagi, tak zikir lagi, zikir tak habis lagi banyak ni. Tak solat lagi, tak solat sunat lagi.
Hari ni apa yang tak boleh buat? Hari ni tak mengaji, alamak. Hari ni tak baca Quran, hari ni tak khidmat lagi. Hari ni tak ni. Ada benda yang bab agama ni, hari ni tak jumpa orang lagi. Hari ni tak jumpa dakwah, tak dakwah orang lagi. Hari ni tak ada ayat Quran yang dihafal. Hari ni tak ada ayat Quran yang dibaca. Hari ni tak rasa bersalah pun dengan Allah Ta'ala. Hari ni tak meraqabah pun dalam hati. Hari ni tak semak pun kita punya zikir, kita punya istighfar, kita punya selawat. Tak pernah rasa bersalah pun. Tak pernah menduka cita yang kita ada amalan-amalan yang sepatutnya kita buat. Hari ni terluput pasal ada macam-macam aktiviti. Itu gelap hati. Kalau hari ni tengok tak boleh nak berniaga pasal JPJ, pasal majlis daerah kacau, tak ada lesen. Lepas tu JPJ pula saman. Contoh apa lagi Waktu KKM datang rumah pasal tak vaksin lagi, apa adik-beradik tu yang bab-bab semua benda-benda dunia, apa kereta motor tak payah pancit, cermin side mirror patah, apa lagi, lutut luka jatuh motor, apa itu duka cita yang kita gelap hati, gelap hati. Semak lah kat situ. Kalau hari ni contoh boleh main pondok, hari ni boleh jumpa ramai tok guru, hari ni boleh duduk dalam majlis ilmu, hari ni boleh datang pondok, hari ni semua yang menyeronokkan. Hari ni boleh habiskan 500 kali selawat, hari ni boleh apa, boleh faham ilmu satu bab, hari ni boleh khatam kitab, hari ni hari ni semuanya bab-bab yang bawa kita ke akhirat. Hari ni habis selesai qada sembahyang, contohlah kan. Hari ni terasa teringatkan Nabi Isa, bukan hari Krismas tu. Pasal Nabi Isa ni pun Nabiullah juga. Kita bukan memusuh Nabi Isa, Nabi Isa Nabi kita tau. Bukan Nabi Kristian. Kristian dikutuknya Nabi, dibunuhnya Nabi. Bani Israel memang bunuh Nabi. Kita Nabi Isa Nabi kita. Bahkan mereka intikad Nabi Isa dibunuh, kita intikad Nabi Isa diangkat ke langit kan? Dan ni duduk langit kedua, tunggu lepas datangnya Dajjal nanti, dia akan turun untuk misi membunuh Dajjal. Dajjal nampak dia je macam lilin kena panahan matahari, lembek tu. Nabi Isa Al-Masih, tu Dajjal tu. Seronok teringatkan Nabi Isa, bukan teringat Krismas. Tentu ada penyataan-penyataan ni ada jaga lah. Kadang-kadang orang tak faham, dia faham macam lain kan. Tak payah saya tak ulas tak apa tak tu, biarlah kan. Kaedah kita tak sambut Krismas, tidak. Kita tak diajar sambut Krismas, sambut Dipawali. Kalau cuti pun jangan seronok dengan cuti pasal Krismas tu. Kita cuti pasal dibagi kelepasan, boleh pergi ngaji, itu kita punya cuti. Cuti boleh pergi ziarah keluarga, okey, itu kita punya cuti. Cuti tu bukan di atas nak ra'i majlis-majlis orang kafir, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Walaupun satu masa dulu ada pemimpin kita diajar apa? Kita satu budaya, satu perayaan. Krismas raya, lagi apa? Depa raya, lagi kongsi raya. Punya cilakamnya itu. Mana boleh kongsi mah. Punya saya punya Cina. Mana boleh? Tak ada kongsi-kongsi. Dia nak raikan raya kita, tak apa. Kita nak raikan raya dia, sorry lah. Itu kaedah kita. Pasal kita dia ada agama, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin. Kita ada kaedah agama kita. Ada bab memang tak boleh nak kompromi, tak boleh tolak ansur antara kau dan aku. Hatta kalau kata misi kemanusiaan pun, kalau nak basuh tokong tu, alamak, saya buat muka macam tu sikit lah. Sorry sikit. Dia pun tak basuh masjid kita, kita pula gedik-gedik nak meraih undi, nak basuh tokong dia pula. Tengok saya buat itu. Tapi kalau dia tak makan, dia tak minum, tu bagi lah makan minum. Anjing pun kalau dahaga kita bagi minum, itu sebab dapat rahmat Allah Ta'ala. Anjing binatang mughalazah tu kan, selama-lama bukan anjing gila. Kalau anjing gila, lagi dia bawa apa, kuman, apa nama tu, penyakit anjing gila tu lah, apa nama dia, rabies. Rabies. Kuman rabies tu, tu katok gimana boy.
Ngatok pula jangan biar gelimpang busuk tepi jalan. Dia sebarkan virus lain pula kan. Kubumikanlah dia, tanamlah dia. Dah katok bertanggungjawab lah katok. Kita kena orang Islam ni dia tak tanggungjawab situ pula. Bunuh babi, tembak biar itu ya. Tak kena. Orang Islam kita kena perangai hodoh, makan coklat, orang kata-kata. Tu saya duk tengok tu, sakit hati saya tengok. Dah ada orang dah buang dah. Bagus. Siapa dia makan kopiko tu, ada hantu kopiko. Makan tahu, nak buang plastik macam tu pun tak reti. Macam tak pernah belajar adab, tak ada civic. Saya sebut civic tau, saya tak cerita akhlak. Saya cerita civic. Sekolah rendah pun kita belajar kan, makan-makan coklat kata, put your rubbish inside your pocket, you know. Kan kita diajar macam tu kan dalam sekolah kebangsaan, betul kan? Don't throw it away. Somebody else must kutip-kutip you punya sampah. You ingat apa, kita kuli kutip you punya sampah. Kena buat basuh dengan cikgu civic ya tu. Apa tak agama kita diajar dalam agama kita al-Islam apa? Allahumma salli wa sallim ala An-nazafatu minal iman. Walaupun hadis riwayat kuat tak kuat apa, tapi nak sebut at-tahuru syatrul iman. Bersih tu sebahagian daripada keimanan. Waktu kena jaga kebersihan. Tambah masjid tu, ini lepor. Memanglah plastik coklat tu bukan najis, memanglah bukan najis, tapi tu padan lah saya buat itu kan. Saya tegur sekali, lain kali jangan kena tegur lah. Itu lah. Walaupun sekadar tu. Orang Islam ni buat kerja cermat. Buat kerja cermat. Jadi macam mana boleh cerita sampah apa tu? Macam mana boleh cerita? Benda yang menduka citakan kita, asal berjaga situ lah. Baik. Jadi sepatutnya perkara menduka citakan kita ni, ini tak boleh baca Quran, ini tak selawat lagi atas Rasulullah, hari ni tentu Allah, hari ni tak ada kuliah 2 kali, Allah kan. Yang tu duka cita kita. Jangan hari ni, hore tak ada 2 kuliah ni, yahoo. Tu wajib tobat tu. Maksudnya something wrong with you, you know? Ada yang benda yang sepatutnya kita gembira, kita bersedih. Ada benda kita yang bersedih, kita bergembira. Yang tu mesti kepala otak tu kena bagi betul. Bahasa saya kasar sikit tu, minta maaf. Memang kena betul kepala otak. Lepas tu kita diajar dalam syarak, kalau ada benda dalam syarak yang tu pada pandangan Allah Ta'ala, pada pandangan syariat, pandangan Nabi SAW, pandangan agama, yang tu adalah baik, kita kena faham baik walaupun nafsu kita tak suka. Quran kata macam mana? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jangan tak tahu, harap-harap barangkali yang boleh jadi berapa banyak perkara yang kamu benci satu perkara tu, tapi sebenarnya benda tu baik untuk kamu. Memang kita bukan suka ngaji banyak-banyak kan, zikir banyak-banyak rajin. Malas kalau ikut, malas semua kan. Memang, tapi nafsu memang tak suka, tapi sebenarnya baik benda tu. Baik benda tu. Nafsu suka apa? Yang nafsu suka boleh game ke, handset ke, boleh makan banyak-banyak ke, boleh main ke, yang tu semua gembira kita, padahal yang tu merosakkan kita. Hati-hati lah. Jadi yang tu saya nak sebut, betulkan kepala otak kita tu. Kita kena hidup ni di atas benda yang kita sepatutnya kena seronok, mesti kena seronok. Jadi nak tahu dah macam mana, itu yang kita belajar. Benda yang dipanggil yang Allah Ta'ala suka, apa yang Allah Ta'ala murka, itu kena faham kan? Nak faham tu tak ada jalan lain melainkan kena ngaji syariat. Yang tu kena ngaji syariat, fiqh kena ngaji. Begitu juga dalam bab akidah, kena mengaji apa Allah Ta'ala suka tak suka, mana bawa redha Allah Ta'ala, mana bawa murka Allah Ta'ala. Jadi apa maksud perkataan Sayyidina Uthman ni? Dah faham lah tu, tapi dia syarah lagi, iaitu kata dia, sedih pada perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia menjadi hal yang boleh menggelapkan dalam hati. Itu kaedah kita, kalau bab-bab dunia ni, kalau berlaku apa-apa pun, dia, saya ngaji ada tok guru buat misal macam ni, kata dia, anggaplah macam kita
buat misal moden sikit lah. Saya ngaji dulu tok guru buat misal kampung kan. Macam kita berak ni mana flush tak ingat lah taik. Kotor sikit lah nak sebut tu. Pergi macam tu benda dunia. Duit hilang RM100 ya? RM100 apa? RM10,000 hilang. Dia tengok duit tak ada dalam bank. RM10,000 macam mana? Dah. Kau nak report polis ke apa pencuri ke satu hal kan. Tapi macam mana? Sudah nanti mai balik. Tapi bab tu sembang senang. Nak jadi tu situ lah tengok iman kita. Saya pernah kena macam tu kan. Duit bank kan, tapi report pun tak jadi apa. Buat apa duk menangis-menangis. Ya lah. RM13,000 hilang bank. Lama lah. Duit tu pula mak saya bagi tu habuan kami adik-beradik. Dia bagi tu untuk habuan kau pergi haji kata dia. Kakak saya masuk petang macam petang ni. Esok pagi awal-awal bank dah telefon dah. Hello. Saya duduk masa tu kelas hulu. Jangan gerik. Panggil. Telefon. Kring. Apa benda pula masa tu saya nak pergi ngajar saja pagi tu. Ngajar pondok. Ada tak transfer duit kat Indonesia? Indonesia. Ada 2 kali transfer RM5,000. Suruh semalam masuk. Ni dah hilang duit dah. Waktu kata cepat pergi pada cawangan yang berdekatan untuk berhentikan. Tutup apa. Pasal itu kali yang tu pun baru seminggu saya pakai kad bank. Itu akaun tu saya tak pakai dah kad bank. Dalam masa 3 bulan baru ni berlaku kejadian tu saya ingat tahun sikit. Ni 21 lah. 2007 tu kan. 2007 lebih kurang itulah kan. Tapi dah lama lah. Saya tak pernah pakai kad bank. Bank saya pakai pergi bodoh kena masuk dalam bank kena pakai buku. Ni. Tak pakai kad bank. Tapi sejak ada COVID ni nak kena masuk kena ada 2 dos, 3 dos, 4 dah, 5 dah tu. Leceh nak kena buat appointment pula masuk macam ni meleceh. Kita bukan ada masa nak buat itu. Baru saya buat kad balik. Lagi senang. Bagi tag nombor tu. Successful. Siap. Cerita apa ni? Kita pernah kena duit hilang. Pernah jadi kat saya lah. Bukan 300 ke 3,000, 13,000 hilang. Dan dia kutip 13,000 tu habis dalam tu dalam akaun 13,000 tak habis. Dia ada maksimum 5 pasal masuk tu ada lah duit kan. Tapi dia tak dah habis, ada sikit lagi tinggal. Sikit sungguh. Allah nak kata apa? Hilang sudah. Tapi ingat juga tu. Sepatutnya flash taik tak ingat dah katanya. Jadi leceh kak, saya gelap kak dalam hati. Tuan-tuan tak apa, semua hati bercahaya kan. Tolong doa sama untuk saya. Saya pun hati gelap juga ni. Tapi nak menangis-menangis tu patutnya tak payah. Menangis-menangis. Dah hilang mai balik. Tak apa. Tapi dia tengok tak boleh baca Quran. Dia tengok Quran dah tak ingat. Dia tengok hak dalam kitab pun dah lupa. Allah maaf. Dia tengok dulu boleh baca Quran, sekarang tak boleh baca Quran. Jangan main hak tu lah. Dulu sentiasa duduk majlis pengajian. Sekarang ni dah 4 tahun tak pernah duduk majlis ilmu. Jangan. Waktu gilanya main mampus gila. Ya. Sia-sia hidup. Sampai majlis ilmu tak pernah duduk dah 4 tahun. Tambah 40 tahun tak pernah duduk majlis ilmu. Ni lah ustaz baru nak main mengaji. Dulu tak ada lah. Saya bunyi gitu lah. Jadi kena wajib muhasabah diri. Satu tambah ngaji pondok, dia bukanlah cuti lama-lama. Balik 2 hari, 3 hari tu pun lama lah. Ni seminggu ni takkan nak kena panggil orang nak mari. Sepatutnya kalau pondok ni dia tak boleh lah. Dia kalau ada jiwa pondok dia tak mau. Tu saya dulu masa ngaji duduk Ngelah Ulu arwah Tok Guru. Dia asuhan dia kat kami. Sampai di kalangan kami ni kalau raya pun habis sembahyang raya tak balik. Hari raya tu baru balik.
Yang rumah takat boleh balik hari ni. Hari raya tu baru balik. Selepas hari raya dengan sembahyang raya, salam dengan Tok Guru. Pagi raya dulu lepas main subuh yang mana dia jamu apa-apa satu hal. Lepas sembahyang raya, salam Tok Guru. Balik, pergi jumpa mak ayah. Sebelum asar, kadang lepas asar, sebelum maghrib mesti balik pondok. Dia tak boleh duduk rumah. Tak boleh duduk rumah. Duduk rumah lara. Tak sonok lah duduk rumah. Sonok duduk pondok ni. Tambah duduk rumah sembahyang jarak-jarak. Sembahyang pakai emas. Allah, berbulu sembahyang kat luar. Sembahyang duduk. Macam kita duduk dalam keluarga lah. Syariat memang teruk sana. Tambah pula balik-balik dengan tengok TV lah, mungkar lah, jumpa Mak Gian, Mak Ganja balik. Mak apa semua jumpa. Yang tak isap okok pergi isap okok balik. Yang isap ganja pergi isap ganja balik. Oh, mapuh tu. Tak usah balik. Haram balik. Memang tak balik. Ambil tak balik. Tak teringin nak balik. Balik pun pasal ada tanggungjawab dengan mak ayah itu kan. Mak ayah pun dah faham lah kita macam mana. Tu mujur best. Dia pun faham. Dia hantar pondok tu pun untuk kita faham bagaimana pengajian. Mula tu kita dah memang dapat jiwa pondok tu. Dia faham. Bagus. Hamba tak balik pun tak apa. Aku tak risau. Semua dalam poket aku. Best. Dia faham resip tu. Hang ngajak hang. Kalau saya mak ada lagi arwah ayah meninggal lah. Mak ni covid pun kau boleh balik. Baru ni yang boleh jumpa. Dia sedih-sedih kat larang. Lama tak jumpa. Saya sebab lah lagi. Rindu kata dia, boleh pegang, boleh peluk anak cucu. Bawalah anak saya 2 orang. Berdua je itu kan. Boleh kan? Besar dah, panjang dah, bila nak kahwin? Dia tanya anak saya. Dah ada awet belum? Bukan nak dapat cicit lah pula, cucu besar. Sekitar awak ni. Jumpa lama tu. Tapi dia tahu kita pun nak balik, tak boleh susah. Hari tu nak balik lah. Dia tak usah lah duk covid ni kata dia, sagi penyakit demam apa pula ni susah payah. Penyakit tak usah duk balik lah. Duk lah sana. Duk tak balik. Dia larang pula kita balik. Dia kata hang duk sibuk mengajak tu, ngajak lah orang perlu lagi hang daripada balik rumah boleh apa pun kata dia. Best tu. Steady tu. Alhamdulillah. Mujurlah mak tak gaduh hang balik lah. Tak ingat mak hang kau. Nasib baik mak tak macam tu. Ujur itu. Faham dia. Alhamdulillah. Tu mak, ayah pun apa? Ayah lah. Jadi sepatutnya merisau orang kita ni, tak boleh mengaji, tak boleh baca Quran. Tambah Quran pun tak boleh baca lagi. Takkan tak ada cita sikit pun. Kitab fiqh tak pernah ada satu kitab khatam lagi. Kitab tauhid pun tak pernah ada yang khatam lagi. Dah khatam dah, satu pun tak ingat lagi. Kitab dah khatam 3-4 kitab, tapi apa pun tak erti lagi. Baca Quran tu salah lagi. Hukum 5 pun tak ingat lagi tajwid. Tu kena risau. Nampak nahu duk belajar 3 bulan dah, apa pun tak tahu lagi. Tasrif doraba pun tak ingat. Kena susah hati. Mesti duka cita kita kat situ. Bukan duka cita aku ni tak menikah lagi, umur 30 lah. Tak ada masalah. Kiat tu lah. Ngaji betul-betul, esok orang tawa kan, hang tepih lah esok. Orang ni nak menikah hang ni, orang ni nak menikah dengan hang, orang ni nak menikah dengan hang. Siap tepih je ni. Sorry. Aku tak mau lagi. Sonok dengan mengaji pula. Ya, memang ada je tu. Dia ada anak murid tu lah. Umur 30 ke 40 lah. Pandai, mengaji boleh. Orang banyak minat kat dia, gila kat dia. Dia pun tak tahu lah. Ada orang siap bagi tawaran masa arwah Tok Guru tu ada lagi. Patih tu. Beritahu orang ni minat kat dia, mak bapak dia main cerita kat Tok Guru. Nak bagi tahu kata nak bagi dia ni buat menantu. Dia buat tak tahu. Saya pun pernah diminta untuk jadi utusan untuk bagi tahu kat dia, anak kawan dia ada anak perempuan ni, bagi tahu kata nak tak kahwin dengan anak aku. Bukan kahwin dengan saya. Kahwin dengan dia. Dengan dia. Nak bagi tahu. Kalau boleh nak buat menantu. Dia dengar tu. Orang tak pernah fikir kahwin, main macam-macam tawaran kahwin. Yang gedik nak kahwin, berapa kali minang seorang nak terima. Ya. Itu bagi betul lah kita punya perjalanan hidup. Cuma jangan tak tahu cabaran besar nak boleh duka cita ke akhirat. Macam mana pun boleh tak boleh ya.
Dia pokok persoalan dia tak kita punya jalan betul tak betul. Kita punya jalan betul, insya-Allah dia akan duka cita kita dengan benda-benda akhirat. Tak boleh mengaji hari ni rasa macam bodoh ya apa ini. Nah, line tak elok pula. Handset hilang, top up habis. Contohlah kan. Ustaz tak ada pula buat line, alamak offline. Dia tak ada pula kuliah online hari ni. Alamak rasa macam mati akal, tak ada apa kuliah ni. Macam bodoh. Contoh. Kalau boleh cover lain pula, baca Quran, boleh selawat, mujurlah, ada juga benda boleh buat. Dia pun dah ajak macam ni, ada benda boleh buat. Jadi kan kita punya kerisauan tu bukan benda dunia. Orang hantar nasi lemak 100 bungkus, kita tak dapat sebungkus pun. Happy lah. Makanan syurga esok sedap lagi. Oh, tak risau langsung. Tak risau, tak duka cita langsung benda dunia. Tak masak nasi hari ni, nak macam mana? Ya, pergi lah. Tak mengaji pun tak sedih, tambah tak makan nasi, lagi tak ada apa. Baca Quran lah, guru. Cuma boleh tak boleh lah tu. Nak duduk tempat tu. Allah. Yang itulah tempat nak suluh hati kita ni, ada nur ke zulumat. Mahal ni perkataan ni, walaupun bukan perkataan Rasulullah, Sayyidina Uthman, ahli syurga. Baik. Dah sedih pada urusan berkaitan akhirat menjadi suatu yang menerang hati. Ya Allah, ni doa dia lah. Ni doa pengarang selepas dinukilkan perkataan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu tu. Itu janganlah engkau jadikan dunia ini yang terbesar daripada perhatian kami. La tajal dunia akbaru hamina, benda yang mendukakan cita, benda paling besar yang menduka citakan kami. Jangan jadikan dunia ni benda paling besar menduka citakan kami. Bagi kami duka cita ni berakhirat. Apa dia? Tak boleh mengaji, tak ada tok guru seorang-seorang meninggal, tok guru sakit, tok guru hilang, tok guru balik rumah. Tok guru ni sakit. Apa lagi? Mesti kita lah sakit, macam Quran tak boleh, nak zikir tak boleh. Apa nak sedekah tak boleh. Ni tak boleh, ni tak boleh. Tak boleh nak buat kewajipan, tak nak buat taat tu tak boleh. Lupa pula Allah Taala. Hak tu patutnya yang berduka cita kita, dan minta pada Allah Ta'ala jangan dunia ni benda yang paling besar menduka cita kita. Bahkan jadikan benda akhirat lah benda yang paling menduka cita kita. Hari ni tak baca Quran lagi. Hari ni tak sedekah lagi. Hari ni tak zikir lagi. Hari ni tak selawat lagi. Hari ni tak khidmat lagi. Hari ni tak biasa jumpa orang ajak buat kebajikan. Hari ni aku susun jadual kita tu pergi betul. Saya ngaji kalau arwah patih, dia punya prinsip apa dia? Sibukkan diri buat perintah Allah Ta'ala, jangan biar masa lapang. Dia punya nasihat macam tu. Masa lapang, biasanya kita tak tahu mensyukuri dia, kita akan biarkan dia berlaku sia-sia. Satu, ada masa lapang susun. Ada masa lapang susun. Ada rehat lah. Kadang-kadang memang ada kena bagi pun masa rehat kat jasad kita. Ada juga. Apa istilah Urdu dia panggil? Basyariyat ka takaza. Istilah dia. Tuntutan sifat kemanusiaan kita. Kadang perlu letih, kadang badan busuk, kena mandi. Kadang kena juga ada wangi sikit, minyak wangi yang bagi segar sikit pasal bau wangi kan. Itu yang kita bakar juga, bukhur. Bakar 24 jam bukhur tu, botak kepala kan. Ada bakar kadar je lah kan. Minyak wangi pun, tuang sebotol sehari. Saya silap tak ngaji, duit tak ada boleh minyak wangi. Tapi kena juga sikit minyak wangi. Pasal apa? Man zada rihuhu zada aqluhu. Ini perkataan Imam Syafi'i. Itu man zada rihuhu, bukan zada, man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa yang baik keharuman jasad dia, bau dia sentiasa wangi, zada aqluhu, akal dia akan bertambah. Itu kena jaga kebersihan. Mana tak ada kerja apa-apa, kutip tek arnab, tek kuda. Apa? Jangan pergi ambil tek kuda pergi tempek kat muka. Tu cerdik lebih kan. Pasal tu dah nak bela, kena macam tu lah kan. Itu lah, kena jaga macam tu. Pasal nak dapatkan taba rihuhu kan, sentiasa dalam keadaan wangi. Tambah nak tanam pokok bunga, ada pokok bunga, tanam. Tu pun salah satu jalan
untuk jadi sentiasa keliling kita wangian apa, dia berbau harum. Tempat bau harum ni malaikat mana tak? InsyaAllah. Jadi jangan jadikan dunia ni benda yang paling besar menduka citakan kami, dan jangan juga jadi tempat ilmu kami. Wa mablagha ilmina, mablagh ni jadi matlamat, dan wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia ni matlamat ilmu yang kami peroleh. Besar tu doa tu. Kalau boleh hafal doa ni. Saya pun dah lama tak baca doa ni. Duduk dalam kepala tapi lama tak baca. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ni paling besar benda yang menduka citakan kami, dan jangan jadikan dunia ni sebagai hala tuju ilmu yang kami pelajari, baik ilmu dunia, ilmu akhirat. Jangan ngaji Quran, ngaji tajwid pandai, tu buat kelas macam-macam. Wah, mani rembu-rembu lelaki. Boleh sebab dapat duit. Mengajar pandai berceramah macam mana? Banyak duit dapat. Bukan. Tidak. Itu ilmu akhirat. Kalau ilmu akhirat pun macam tu dipandang hina, ilmu dunia lagi ya. Belajar engineering macam apa? Pasal apa boleh jadi pilot apa? Ni semua mata pun dah jadi rosak, mata duitan semua. Nampak pun duit. Semua nampak duit. Itu ada masalah. Kalau ilmu akhirat pun jadikan untuk dunia pun masalah, tambah ilmu dunia, ilmu tu pun dah masalah. Kalau gunakan dia untuk dunia juga habis. Ilmu dunia guna apa? Raja arkitek buat apa? Buat design macam mana supaya tandas dengan masjid, orang masuk masjid takkan ada kotoran daripada tandas masuk. Macam mana? Kolah kat mana? Paip kat mana? Cuci kaki kat mana? Dia mesti yang tu. Gunakan ilmu fik engkau tu. Macam mana bab taharah, bersuci, air macam ni, sistem macam mana kau nak pakai, software apa kau nak guna, kau nak create supaya macam ni bersih, macam ni, air tembak macam ni. Gunakan ilmu dunia kau tu untuk bagi cantik perjalanan agama. Itulah. Belajar apa? Ilmu tu arkitek, contoh nak design apa kan? Apa? Contoh lagi. Pandai komputer ni buat iklan macam ni. Macam mana nak iklan macam ni orang tengok senang, orang nak infak. QR code ada kat sini, nombor akaun ada kat sini. Dalam Shopee pun boleh bagi sumbangan. Klik, siap masuk. Klik, siap masuk. Buat. Gunakan kemahiran tu untuk pergi ke jalan Allah Taala. Jangan itulah di dunia dobit dia situ. Walaupun tengok ilmu tu dunia, ilmu apa? Ilmu komputer, ilmu software, ilmu hardware, apa lagi adik-beradik tu ilmu istilahnya orang panggil ilmu dunia, ilmu matematik, ilmu sains, apa gunakan semua tu untuk agama. Itulah. Dan jaga besar sekali, selalunya jadi fitnah situ ngaji agama tapi rupanya nak jadi imam, jadi bilal, jadi tok siak, jadi tok guru, jadi ustaz, siapa pendapatan besar. Jaga. Jadi mufti, jadi pensyarah universiti. Tu lagi gaji angka semua 6-7 angka depan. 7 angka. Nombor 7, nombor 6 depan. Mesti ada 4 digit. Jaga agak tu. Itu pun penghalang-penghalang kita tu dalam bab-bab nak sampai jalan ke Allah Taala. Dan tu ngaji suku, kena ngaji macam mana nak bersihkan hati daripada ada rasa hubud dunia. Pasal hubud dunia ni kata ada hadis Nabi SAW, hubud dunia ra'su kulli khati'ah, atau kama qala. Dia kata ada perasaan kasih ke dunia, antaranya menduka citakan kita bab dunia ni. Dia ra'su kulli khati'ah, dia adalah ibu kepada setiap dosa. Punca dosa cinta dunia, jatuh hati kat dunia. Antara dosa tu apa? Lalai, bodoh, bengap, yang tu lah. Kasar sikit lah saya punya bahasa ni. Jadi malas, balok, yang tu. Nak bangun subuh malas. Jaga kalau baca Quran ngantuk, ngaji ngantuk. Tapi kalau hak lain segar mata. Jaga. Tu setan banyak. Nafsu kita bermasalah macam tu. Kita bukan nafsu mutmainnah nama dia tu.
Nafsu bukan tenang dengan ibadat, nafsu bukan tenang dengan mengaji, nafsu bukan tenang dengan selawat, bukan tenang dengan zikir. Dia tenang dengan selain daripada Allah Ta'ala. Bahaya. Layan-layan dia lama-lama rosak dirinya. Wal maqalatu sadisatu an Aliin, ini perkataan Sayyidina Ali pula radhiyallahu taala anhu, wa karramallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Ay man ishtaghala fil ilmi nafi'i alladhi la yajuzu lil balighil aqili jahluhu kana fil haqiqati taliban li jannah wa ridallahi ta'ala, wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban lin nar wa li sukhtillahi ta'ala. Kalau saya tak syarah pun tak apa dah, terang jelas dia sebut. Kita makalah yang ketujuh daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wa karramallahu wajhah. Asal-asal radhiyallahu, Allah Ta'ala mudah-mudahan meridai kata Sayyidina Ali, dan karramallahu wajhah, Allah Ta'ala telah memuliakan batang tubuh Sayyidina Ali. Asal mana wajah tu muka dia, sebut muka dengan mana diri Sayyidina Ali. Pasal di antara seramai-ramai sahabat, Sayyidina Ali salah seorang daripada sebilangan kecil daripada sahabat yang tak pernah menghadapkan muka dia ke berhala sama sekali. Ada sahabat yang mereka ni sebelum beriman dengan Allah Ta'ala dan mengikut ajaran Nabi SAW, belum bersyahadah dengan kalimah syahadah, mereka ada yang ubadul awsan, mereka ni ada sebagainya pernah sembah berhala. Sayyidina Ali tidak. Satu bahasa nak menunjukkan kemuliaan yang ada pada dia, karramallahu wajhah, dengan dia tak pernah ada nak ada perasaan hati dia, hati sanubari dan jasad dia pernah beradab nak pergi minta kepada selain pada Allah Ta'ala. Tak ada. Pasal dia jumpa Rasulullah pun dalam keadaan dia belum balik. Dia memang sepupu Rasulullah, tapi antara keadaan dia beriman, kanak-kanak yang mula-mula beriman dengan Nabi SAW adalah Sayyidina Ali. Maksudnya dia beriman dalam keadaan dia belum balik. Rasulullah jadi Rasul dia belum balik lagi. Karramallahu wajhah. Dia kata macam ni, siapa yang adalah dia pada mencari ilmu, kalau siapa yang duk mencari ilmu, semestinya ilmu dimaksud di sini mestilah ilmu akhirat. Ilmu untuk cari redha Allah Ta'ala, sama ada ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tajwid ke, ilmu qiraat ke, ilmu tasawuf ke, ilmu nahwu ke, ilmu saraf ke, yang dia punya matlamat dia, objektif dia cari redha Allah Ta'ala. Ilmu usul tafsir ke, masalah hadis ke, ngaji tafsir ke, ngaji hadis ke, tak ada satu pun dia belajar tu melainkan nak cari redha Allah Ta'ala, untuk tauhid dengan Allah Ta'ala, mentakzim dengan Allah Ta'ala, dapat kasih kat Nabi SAW. Itu je matlamat dia. Siapa yang dia dalam keadaan talib, mencari ilmu je ni, kerana kaedah kita belajar bahasa Arab, asal bahasa Arab tu man kana fi talabil ilmi, disebut talabil ilmi, ada alif lam pada ilmi itu, yang tu isim ma'rifah. Ilmi apa? Dia ilmi fi mahud zihni, sedia maklum pada akal, mesti ilmu ni ilmi din, ilmi akhirah. Apa dengan bahasa itu? Ilmu tu ilmu agama. Agama ni apa? Yang bawa kita ke Allah Ta'ala, ke Rasul, bawa kita pada taat, bawa pada takwa. Sekalipun kita belajar tu bahasa Arab, tapi bahasa Arab untuk jadi takwa, bukan bahasa Arab untuk cari makannya, kan? Pasal kadang-kadang kat luar sana ada juga belajar bahasa Arab, tapi bahasa Arab just to communicate only. Kalau kita belajar kat pondok, tak tahu, saya mengaji pun bukan macam tu, saya ajar pun saya bukan macam tu. Bukan macam tu apa? Kita belajar nahu bukan untuk bercakap Arab, tapi kita belajar nahu untuk walaupun tak pandai cakap Arab, tapi tengok Arab, kita tahu macam mana nak faham mengikut usulub Arab. Tu ngaji nahu. Ngaji kat pondok macam tu. Ngaji nahu, ngaji pondok, ngaji nahu, ngaji saraf, ngaji balaghah bukan untuk boleh jadi sastrawan, kan? Tapi ngaji nahu, ngaji saraf, ngaji balaghah untuk macam mana boleh faham kalam Tuhan. Itu.
Dia prinsip. Satu, kita mengaji bukan nak jadi penyair. Kalau belajar ilmu arut dan kopiah hawan, macam mana? Pasal apa belajar tu? Nak faham disiplin ilmu tu supaya boleh faham kata-kata ulama yang menulis bab-bab ilmu dengan menggunakan kalam syair, supaya kita mudah faham maksud kalam syair dia, tepat faham macam mana yang dia nak sampaikan dengan apa yang sepatutnya kita kena faham. Itu je kita tu jangan belajar. Bukan belajar ilmu arut kopiah untuk boleh duduk tepi-tepi sungai. Sungai, kau mengalir deras, kau datang pada aku macam mana rezeki dan duit melayang kepada aku, kau jadi macam mabuk kepayang apa, kau macam tu. Pasal jadi penyair macam ni, Quran kata apa? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Penyair ni, pengikut penyair siapa? Ghawun, orang sesat. Innahum fi kulli wadin yahimun, kan surah Syuara kan hujung ni. Penyair ni apa kerja dia? Fi kulli wadi, yang pergi kat lembah-lembah mana tempat rendah, duk pergi melengung apa, cari ilham dan idea macam mana nak buat apa panggil, cari ilham lah kan, nak cakap apa-apa nah. Oh, wajahmu bab bulan purnama, macam tu habis tu eka syair buat lagu nyanyi, tu jadi mabuk tu dengar kan. Wajahmu terbayang di mataku bala-bala. Itu cerita cinta, perempuan, arak, dunia, duit, pangkat, apalah. Tu yang orang Ta'ala kata penyair ni, siapa ikut dia sesat. Kerja dia cari hayal, tak berbala, tak ada matlamat hidup, pergi lembah-lembah tentu hayal, cari idea, cari ilham. Illal ladzina amanu. Sama kan? Melainkan orang yang dia penyair tapi beriman. Ada iman. Betul. Ilmu syair dia apa? Ilmu syair dia semua untuk beriman. Kata-kata dia semua kata-kata beriman. Kata-kata dia nak cerita ilmu tauhid. Syair dia cerita syair tauhid. Syair dia syair fiqah. Syair dia syair tasawuf. Syair dia syair nasihat. Syair dia syair bashir. Syair dia syair nadhir. Okey, steady. Satu kita jumpa kalangan syair ulama yang dulu dia punya option dia macam lain, sekarang macam lain dah option dia. Malaysia ada juga artis-artis bertobat kan, tapi kadang satu sudut je kan, kadang lolak juga. Macam mana pun dobit dia situ lah. Nak baca sambung macam mana? Illal ladzina amanu wa amilus solihati summa intasaru min ba'di ma zulimu, kan? Macam mana? Wa zakarullaha katsira. Syair dia nak cerita bagi ingat Allah Ta'ala je. La maksud illallah, la ilaha illallah, la matlub illallah, la ilaha illallah. Syair tu. Hamko bolana ya Rasulullah. Syair tu. Kan? Macam mana Rindu Madinah macam mana? Saya lirik tak apa lah. Saya tu bukan kaki lagu, dia tak ingat kan. Syair-syair kita dengar. Bila teringat batu di Madinah, teringat batu bertasbih tangan Rasulullah. Tengok batu di Madinah, tengok batu di jalanan, teringat batu di Madinah duk bagi salam kat Rasulullah. Penyair dia gila kat Rasulullah sampai macam tu. Kita tengok batu dia tengok batu, batu ni Rasulullah lalu bagi salam. Itu ahli cinta Rasulullah, ahli cinta Allah Ta'ala. Macam mana? Batu makhluk Allah. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Batu pun tak tasbih, zikir pada Allah Ta'ala. Aku tak zikir. Batu, kau sangat baik, kau ingat Allah Ta'ala, aku tak ingat Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Syair tu membawa dia pergi ke Allah Ta'ala, membawa dia bercinta dengan Nabi Rasul. Steady. Ini apa? Ingat bulan, engkau laksana bulan. Ingat bulan ni awak kasih. Tinggi di atas. Tu nyanyi P.Ramlee tu saya kerti lah. Lain saya tak pandai. Tengok madu, madu di syifa min kulida. Apa dia? Dia madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Cerita madu dengan racun, benda lah.
Apa matlamat dia nyanyi tak tahu lah. Tambah nyanyi entah apa benda. Kau jauh pada aku. Aku jauh. Hatu punya lagu ada. Pelik kau manusia ni. Tu pun ramai orang minat tu. Cukup lah. Saya boleh tiap tu saya menyanyi lebih. Cukup. Nak cerita penyair. Nak sebut. Kalau kita pergi menuntut ilmu sekalipun ngaji ilmu syair, ilmu arud, ilmu qafiah, tak ada lain melainkan semua tu untuk cari redha Allah. Tak ada pasal lain. Satu bagi betul cara kita belajar. Kalau belajar orang putih pun buat apa? Pergi ni supaya boleh pergi Australia. Siapa? Nak dakwah orang Australia. Cakap bahasa Inggeris. Tujuan apa? Misi dakwah. Pergi belajar bahasa Inggeris. Pasal apa? Macam mana nak communicate dengan bahasa Inggeris? Nak cerita Islam dengan bahasa Inggeris. Kalau tak boleh macam tu, takat nak kata how are you, how old are you, what do you do, ayam patut itik sudu, tu tak payah. Tak payah. Tak payah belajar tu. Hatta jangan kata belajar orang putih tu. Belajar bahasa Arab pun gentikan kalau belajar semata-mata untuk tu. Hadhi sayyarah. Cerita kereta, bas, motor. Belajar tu, belajar. Walaupun belajar isi isyarah. Hadha. Isi isyarah untuk dekat. Hunalika. Kalau ada lam tu menunjukkan lil mu'di. Tilka. Untuk menunjukkan mu'anas. Tilka. Asalnya. Tilk. Apa tu? Ada taka. Ti, ta, tih. Ta. Ta isi isyarah. Ka. Ada lam lah. Menunjukkan mu'di. Demikian itu kitab. Pasal apa kitab isyarat dengan jauh? Sedangkan Quran ada dengan Rasulullah, sentiasa didengar oleh sahabat. Kenapa isyarat itulah kitab? Seolah-olah kitab ni duduk jauh tinggi melangit tu. Pasal apa? Nak menunjukkan uluwi manzilah Quran. Ngaji nahu, ngaji macam tu. Ngaji macam tu. Ngaji macam tu. Ngaji nahu untuk macam mana nak dapat tauhid, macam mana nak dapat kasih ke Rasulullah, macam mana nak dapat rasa kemuliaan pada kalam Allah. Ngaji nahu macam tu. Sikit. Siapa menuntut ilmu macam tu? Siapa yang dia pada mencari ilmu tu, ilmu tu mesti ilmu tu, ilmu din adalah syurga memburunya. Kanal jannati fi talabi. Adalah syurga tu pada tuntutannya. Dia boleh makna macam tu, syurga memburunya, ataupun apa yang dicari sebenarnya adalah syurga. Macam tu kot. Dia memang boleh makna macam tu. Pasal bahasa Arab tu sah untuk kanatil jannatu fi talabihi, dengan makna al-jannah tu yatlubuhu, ataupun kanatil jannati fi talabihi, yang dituntut tu adalah sebenarnya tuntut syurga, tuntut redha Allah Ta'ala. Dan siapa yang dia pada mencari maksiat, siapa yang hidup dia untuk cari maksiat, adalah neraka memburunya. Ataupun apa yang dia cari dan diburu adalah neraka. Sah makna dua-dua tu. Boleh. Tapi kalau saya baca Arab tu, saya tak baca, tak faham macam mana penterjemah tu tulis. Kalau kana fi talabil ilmi, kanatil jannatu fi talabihi, jannah tu fi talabihi. Idafat pada mahful boleh, sah macam-macam. Biarlah macam mana pun dia dah terjemah itu, pakai je. Saya dah sebut satu lagi makna yang sepatutnya boleh faham. Baik, apa maksud dia? Tadi artinya siapa yang sibuk pada ilmu yang bermanfaat, yang tidak harus seseorang itu yang lagi balik berakal jahilkan benda tu, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, nak baca Quran, ilmu tajwid misalnya, ilmu macam mana nak kenal Allah, rasa hamba diri pada Allah Ta'ala, faham Allah Ta'ala ni ilah, kita berhajat pada dia, adalah dia pada hakikatnya menuntut syurga dan redha Allah Ta'ala. Disyarah macam tu kan, tapi disebut dalam matan ni syurga cari dia kan, tapi sebenarnya dia menuntut syurga kan. Tu saya tak faham macam mana dia tulis terjemah tu. Kalau asal bahasa Arab pun dia tak macam tu. Kanatil jannatu fi talabihi, syurga tu adalah pada tuntutan ni, maksudnya dia sedang menuntut syurga sebenarnya. Jadi siapa yang ahli maksiat, jangan tak tahu dia sedang mencari neraka sebenarnya, mencari padah tu sebenarnya. Cuma kena kenal lah apa dia maksiat tu. Sebab maksiat ni pun zaman lah ni banyak orang terhijab daripada memahamkan maksiat tu. Na'udzubillah. Banyak orang yang buat maksiat, dia tak sedar apa yang dia buat adalah maksiat. Yang tu pun adalah gurur dalam kehidupan dunia. Na'udzubillah. Yang tu yang kena mengaji berguru tu, ada tunjuk ajar daripada orang yang cerah mata hati, yang dia duduk dalam cahaya, kita ngaji kat dia, kita tumpang cahaya dia.
Itulah bandingan dia. Dia boleh dia sebut je, kita terasa kita punya kegelapan tu, dan boleh kegelapan tu dikikis, buang sikit sehingga hati kita pun bercahaya macam mana guru kita hati dia bercahaya. Kita kena belajar macam tu, kena cari orang macam tu. Pasal kalau kita belajar dengan orang yang hati gelap, dalam kita gelap, dia pun gelap, pergi jumpa pula pergi orang gelap, lagi gelap gelaman, lagi gelap. Dulu ada juga zikir sikit-sikit, sekarang kata bid'ah, langsung tak ada zikir. Dulu ada juga selawat syifa, selawat fatih, kata dia bid'ah, tak pernah dia ajar dia Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina pun tak ada, ni bid'ah. Habis, tak selawat habis dah. Jaga hati-hati. Jumpa puak tu jagalah, hati makin gelap. Orang sembahyang sunat pun tak ada sembahyang sunat dah, orang zikir pun tak ada zikir dah. Yang ni semua menjahanam dengan hidup ya. Dan puak ni ramai. Ya. Alhamdulillah. Dan siapa yang hendak kepada maksiat adalah dia pada hakikatnya sedang menuntut neraka dan murka Allah Ta'ala. Saja cari murka Allah Ta'ala, cari pasal. Satu orang terang mata hati terus disebut kan, buat maksiat maksud cari murka, cari pasal. Saja cari pasal. Istilahnya kalau buat maksiat saja pergi jentik sarang tebuan. Kan orang Melayu ni kadang kena cari benda-benda macam tu untuk menyedarkan kita. Kita buat benda bahaya ni. Saja pergi jentik sarang tebuan, bila stick sarang tebuan. Waktu duduk situ lah tu, ambil padah kau. Pergi buat kerja tak senonoh buat apa? Kita buat kerja tak senonoh, itulah akibat dia. Bala atas kita. Satu orang yang berakal ialah orang yang sebelum dia nak buat satu, dia akan fikir dulu, aku ni betul ke aku buat? Satu diajar oleh tutup guru kita, para ahli ulama kita, apa dia? Bila ada sesuatu lintasan nak buat dalam hati, semak dulu. Lintasan tu main macam mana? Semak dulu. Dah semak tu semak mana? Ni perintah Allah Ta'ala ke, perintah nafsu ke, perintah syaitan ke, perintah malaikat ke? Mereka yang terang mata hati dia boleh kenal. Dia boleh perasan. Ni ilham, kalau ilham pun ni ilham malaikat, ni ilham daripada Allah Ta'ala, ni ilham daripada nafsu, ni ilham daripada syaitan, ni ilham dunia. Mufik yang bahasa itu, ulama kita yang terang mata hati dia boleh perasan. Main pada mana? Main pada malaikat lain, main pada Allah Ta'ala lain, main pada nafsu lain, main pada iblis, syaitan lain. Kita tak kena. Ada orang kadang nak menulis ni, tulis Facebook, update status lah apa kan. Memang ni ilham tu, sambil dapat tu apa lagi kau nak tulis kan? Like, ramai orang like. Wow, hari ni aku dapat ramai orang like aku punya apa, update status ke tu WhatsApp kan? Update apa? Update post. Ni makan angin dekat Banggul Batu. Orang like. Tu apa lagi nak tulis ni? Isap okok tu setan, bukan malaikat tu. Kata dapat ilham. Tahu ilham siapa? Saya ngaji Tok Guru sikit lah. Sekali pun dapat ilham, tulis benda yang baik-baik, untuk orang like, seronok orang like, kembang. Kau lah jadi suka sum'ah, suka dengar orang sebut kebaikan kau, like, terbaik. Macam mana? Engkau suka orang puji, setan, nafsu. Ya, itu pun kacau lah kita, habis lah. Walaupun kau buat benda kebaikan, tambah buat benda jahat. Lah ni tulis benda jahat pun orang sokong, jangan main. Lah ni isu apa? Saya tak rajin dengar tengok kan. Lah ni dah duk sibuk apa, tak ada nak tengok. Nak tengok apa Facebook apa, tak ada nak perhati. Dia orang kata ada isu apa? Tak setuju dengan subuhnya sembahyang waktu pasal cepat sangat. Tengok gelap lagi. Dia tak puas hati pasal subuh ni kena lewat lagi. Baguslah kau lewat jadi setan. Tu yang subuh, maghrib pula. Buat cerah sangat. Tak maghrib lagi ni. Weh, antum kau kena ngaji ayat tu. Kau tak reti ayat tu ayat kuno, yang kunonya kan. Tapi ambil hak modennya, tunjuk kat kita. Macam mana kau kira boleh waktu yang kau tak setuju. Kalau bengong, buat diam. Yang buat pandai. Tapi ramai orang duk bangkang buat apa tu. Tapi bodoh. Bodoh tapi bangkang.
Apa bodohnya bodoh? Tak boleh, saya tak boleh. Kasar sikit bahasa saya macam tu. Nak komen macam cerdik tapi bodoh. Macam tu lah. Kau tak reti, tak pernah belajar dalam ilmu-ilmu macam mana kau nak komen? Kalau saya boleh komen. Saya layak untuk komen. Saya memang ahli dalam bab tu. Cuma ada benda yang saya tak simpan juga dalam kepala, masih pakai jadual, tapi pasal benda tu pernah mengaji dulu, pernah semak dengan gunakan alat tu, semak. Lari pun tak banyak 2 minit, 3 minit. Kadang kita punya kesilapan menggunakan alat untuk mengira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Jadi pernah disemak dah satu. Memang tak ada masalah. Ada yang muskil pula kata dia, macam mana jadual waktu 5 tahun akan datang boleh dah kira? Memang boleh kira. Gerhana boleh kira bila siap, tarikh, berapa hari bulan, berapa minit, bila mula, bila habis, berapa minit, kat mana, latitude mana boleh nampak. Ni gerhana separuh ke? Apa yang gerhana nampak gerhana penuh ke? Boleh cerita dalam dunia ni kat mana? Satu pergi belajar jumpa. Ni nak komen bab tu tapi bodoh. Yang tu bab waktu. Tambah bab akidah ni. Kau tak kerti apa, diam. Satu, selamat, baik diam. Sikitlah. Redang kau saja pergi cetik je sarang terpuan. Tambah kau dah pergi kata benda yang sepatutnya betul, kau kata salah. Masalah tu. Amin. Na'udzubillah. Baik. Al-maqalatu sabi'atu an Yahya ibn Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, ma'asallaha karimun wala asirud dunya 'alal akhirati hakimun. Situ dulu. Wallahu alam. Jadi nasihat dia banyak suruh kita fikir apa benda yang menduka cita yang kita, dan pastikan kita punya tuntutan nak cari agama. Jangan cari selain daripada agama, jangan cari selain daripada Allah Ta'ala, dan jangan ada menduka citakan kita benda dunia. Itulah. Ada soal? Jikalau salah seorang itu menangis kepada orang yang meninggal, akan dia terlalu sayang, adakah sebab dia jatuh kepada makhluk dibanding ingat kepada Allah Ta'ala? Kerana kesedihan yang paling sedih adalah melihat kegerunan wajah malaikat Israel ketika hendak mencabut nyawa. Adakah dia sedih macam tu? Imam tak? Tanya sedih masalah kematian kan. Tu yang kena betulkan balik kita punya cara bersedih tu lah. Kalau ada seorang mati, meninggal, kita sedih tu sedih apa? Dasar apa kita bersedih? Gitu. Kalau kita bersedih tu pasal dia guru kita, tak ada dah orang nak mengajar. Tu memang kena sedih gila. Dia macam ayah kita, tulang belakang keluarga. Tak adalah sekedar kehidupan kita, melainkan Allah yang ayah kita yang sara, tengok dia meninggal. Rasa macam putus tali. Macam tempat bergantung hilang tu. Sedih situ orang. Nak bergantung ke siapa lagi ni? Sedih tu. Takut nanti bila tak ada tempat bergantung pada tempat yang salah pula. Jadi masalah pula. Dulu cerita kat bapak macam mana contoh kan. Jadi mesti dilihat kesedihan tu atas sudut mana. Kalau sedih tu pasal tak pernah jumpa, pasal tak dan tengok, kalau ikut yang tu bukan jadikan sebagai satu bahan bersedih. Bahan bersedih ni ada tok guru kita tak pergi ngaji, baru nak pergi tok guru ni mati, tu menangis 100 tahun tak apa. Tapi lepas tu macam mana? Aku takkan mana je ada tok guru, aku akan tinggalkan apa urusan aku pergi ngaji, aku pindah bawa anak bini aku pergi ngaji. Rezeki ada je kat situ, aku nak cari. Dia takkan jadi keduka citaan dia berbuah 2 kali. Dia takkan kena sengat pada lubang yang sama 2 kali. Tengok yang ni tok guru nak pergi, tak pergi, meninggal dah tok guru tu. Allah.
dah silap aku. Nak menyesal pun tak guna, mati ke boleh hidup balik. Sedih kat tu. Berduka cita, lepas tu macam mana? Buat satu pelan tindakan, cari tok guru mana yang hendak mengaji pula. Lepas tu macam mana? Jangan bertangguh dan jangan kena sengat 2 kali macam mana itu dah kena sengat. Itu kaedah dah. Dan kalau bersedih pun bukan sampai setahun macam tu lah, bukan macam tu. Tapi bersedih tu terus buat tindakan apa sepatutnya hang kena buat. Macam tu lah. Jadi kalau bersedih tak ketahuan memang sedih, duduk sedih. Ada bab tak guna juga bersedih tu. Sebab kita bersedih tu lah, sebut bersedih ni, bersedih kerana tak boleh nak buat taat, tu sedih. Bersedih macam mana? Masa bapak kita hidup, kita tak pernah buat pun kebajikan kat dia. Duk bagi dia marah je, tak pernah pergi minta maaf. Dia tengok dia mati. Tu sedih. Itu kena sedih. Pasal mati dalam keadaan kita tak tahu sama ada kita ni dalam redha dia atau tidak. Tapi kalau tengok mak kita kata, jumpa mak, tak ada jumpa ayah ni. Mak kita kata apa? Mu tak usah sedih lah. Saya dah bunyi berkelah dulu lah. Saya kata, mu tak usah sedih lah. Siapa? Walik mu nak meninggal tu, dia kata, mu tak balik pun tak apalah. Dia dah maaf dah semua salah mu. Mu tak khidmat dulu, dia tak ambil hati sikit pun. Dia doa yang mu jadi molek. Dengar tu macam mana? Ya Allah. Seronoknya aku. Okey, tak usah duk sedih lah. Tak usah duk sedih lah. Macam apa? Tak ada lah nak duka cita pasal bapak dah bagi kelepasan macam tu lah. Dah cerita kat mak dia dah. Nak sedih apa? Nak sedih tu, kita ni kalau contoh kita sebagai anak, yang tu bapak, tu macam mana? Kita tak mengaji, dia suruh mengaji. Dia dah mati. Kita ni accept dia. Tu kita tak mengaji. Kita dah sedih dia mati, tapi kita tak pergi mengaji. Itu bodoh. Tu tak boleh. Saya kasar lagi lah ya tu. Patutnya hatu lah kena sedih. Aku ni, bapak aku dah lah amalan tak banyak. Aku ni anak dia, agak-agak aku boleh tolong dia. Aku lagi penyebab dia kena siksa lagi apa. Tapi tak ada lah anak buat maksiat, bapak kena siksa. Tak ada. Melainkan bapak suruh anak buat maksiat, tu satu kan. Patutnya sedih dia kat situ. Bukan sedih dia atas semata-mata kehilangan. Tak. Macam tu sekali lalu. Maksudnya nak bagi sebut kata, pastikan sedih kita tu, tu sedih tak mana. Apa penyebab bersedih? Kenapa bersedih? Dan kalau bersedih ini, apa tindakan yang boleh menyebabkan hilang sedih? Kalau yang ni adalah satu penyesalan, nak menyesal tentang mana? Nak istilah apa? Nak rebuild our life, nak bina semula kehidupan kita. Nak cara mana kita nak bina kalau dulu dah buat satu kesilapan. Yang tu kena cepat-cepat. Tak boleh tangguh setahun baru nak repair. Tak boleh duduk sedih lagi. Takkan tunggu setahun. Kalau ada pun dalam bab tu, dalam syariat yang memang ada tangguh lama-lama ni, isteri mati suami 4 bulan 10 hari iddah. Yang tu memang ada. Itu memang syariat dah ada. Allah yang tahu, dia yang buat laki perempuan, dia tahu orang perempuan ni bila suami mati macam mana perasaan dia. Allah Ta'ala siap lah bagi tempoh masa dia 4 bulan 10 hari. Ni yang duduk rumah, jangan keluar, jangan cek kerja. Ni melainkan benda yang tak dapat tidak dengan dia. Ada syariat siap dah tu. Orang lelaki tak ada. Dia tak ada istilah duka cita sampai 4 bulan 10 hari. Paling tinggi 3 hari. 3 hari. Untuk berkabung pun paling tinggi 3 hari. Nak pakai songkok hitam ke, ada lain ke, apa tak ada lain ke, contoh lah. Nak cerita hukum syarak 3 hari. 3 hari. Tak ada lebih 3 hari. Tak ada lebih 3 hari. Nak naik bendera hitam, bendera putih ke apa ke, sekat tiang ke apa, 3 hari. 3 days only. Tak ada istilah lebih daripada 3. Tak ada. Jadi maksudnya apa? Lepas tu, teruskan kehidupan apa yang sepatutnya hidup. Yang mati tetap mati. Betul, kalau dulu dah buat silap, jangan ulangi kesilapan yang kedua. Itulah. Jadi, kena faham prinsip juga. Saya ajar tu format lah. Saya jawab soalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.